Okay, hai, selamat sejahtera. Hari ini kita masuk bab baru ya, bab 12, variasi. Bab variasi ini, dia ada beberapa subtopik. 3 subtopik. Hari ini kita akan belajar subtopik pertama, iaitu jenis dan faktor variasi. Jenis dan faktor variasi. So ini standard kandungan yang kita ingin capailah dalam slide ini, iaitu menghuraikan maksud variasi. Kita perlu tahu apakah definisi variasi. Variasi ialah perbezaan ciri dalam sesuatu organisma daripada populasi atau spesies yang sama. Tiada organisma yang serupa, walaupun kembar seiras pun ada juga ciri-ciri yang tidak sama. Pasti terdapat perbezaan antara mereka. Jadi variasi ini merujuk kepada ciri-ciri fizikal yang ditunjukkan daripada perbezaan fenotip yang terhasil akibat perubahan struktur, fisiologi dan biokimia. Variasi membolehkan kita mengecam individu-individu dalam sesuatu populasi. Jadi semua organisma adalah unik, setiap satu adalah unik. Mesti ada ciri-ciri variasinya. Jadi keperluan variasi untuk kemandirian spesies. Seterusnya kita perlu mencapai standard pembelajaran tentang mewajarkan keperluan variasi untuk kemandirian spesies. Kenapa? Kenapa variasi ini perlu berada dalam populasi setiap spesies ini? Variasi penting dalam evolusi dan merupakan asas bagi proses pemilihan semula jadi. Pemilihan semula jadi ini ialah satu daya evolusi, di mana dia pilih gen-gen yang berfaedah dan hapuskan ataupun mansurkan gen-gen yang tidak berfaedah dalam satu persekitaran semula jadi. Spesies yang mempunyai fenotip yang membolehkan mereka menyesuaikan diri mengikut keadaan sekeliling dia dapat teruskan hidup dan juga meneruskan proses pembiakan bagi kemandirian spesies mereka. Jadi seperti yang dalam buku teks kamu boleh rujuk, iaitu Charles Darwin. Charles Darwin seorang saintis yang memulakan teori evolusi ini berdasarkan pemilihan semula jadi. Jadi dia pernah cakaplah satu ayat, iaitu it is nor the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change. Yang paling boleh menyesuaikan diri ikut keadaan persekitaran dapat teruskan kehidupan. Jadi ini salah satu contoh di mana contoh Biston bucellaria, satu spesies macam moth macam moth, kupu-kupu. Di mana dalam raja kamu boleh nampak ada Biston bucellaria yang berwarna cerah dan juga berwarna gelap. Okey, ini berlaku, evolusi ini berlaku akibat daripada pencemaran evolusi perindustrian di UK. Okay, dan kenapa Biston bucellaria ini evolusi menjadi gelap warnanya supaya tidak mudah dilihat oleh burung pemangsa. Jadi ini dia yang berwarna gelap ini, Biston bucellaria akan mendapat peluang hidup yang lebih baik berbanding dengan yang berwarna cerah. Seterusnya kita perlu belajar standard pembelajaran tentang mewajarkan keperluan variasi untuk kemandirian spesies. Okey, apa keperluan dia masih lagi. So keperluan variasi ini first, membolehkan alam semula jadi memilih sifat-sifat baik dan teruskan serta singkirkan sifat-sifat yang tidak bersesuaian dengan persekitarannya. Okay, ini pertama, keperluan variasi berlaku. Yang kedua, menjamin kemandirian spesies apabila berada di persekitaran yang berubah. Contohnya iklim yang berubah, persekitaran habitat yang berubah. Yang ketiga ialah membenarkan pembiakan silang antara spesies untuk membentuk spesies yang baharu. Seterusnya kita perlu mencapai standard pembelajaran tentang memerihalkan jenis variasi.
Okey, jenis variasi ini ada 2 jenis. Terdapat 2 jenis variasi dalam satu populasi semula jadi, iaitu yang pertama ialah variasi selanjar dan variasi tak selanjar. So, okey, mari kita meneliti setiap satu variasi ini, jenis variasi. Variasi selanjar. Variasi selanjar ialah variasi yang menunjukkan perbezaan ciri yang tidak ketara. Okey, tidak ketara. Individu-individu menunjukkan perbezaan beransur daripada satu ekstrim kepada satu ekstrim yang lain. Maksudnya perbezaan yang sangat tidak samalah. Satu spektrum fenotip dapat dikenal pasti. Okay, spektrum fenotip ini berlaku disebabkan oleh mutasi ataupun gabungan semula jadi yang baru timbul secara spontan. Jadi dia boleh menghasilkan satu spektrum ataupun kepelbagaian fenotip yang akan ditunjukkan. Apabila data bagi ciri-ciri variasi selanjar ini diplotkan pada kertas graf, maka lengkung taburan, iaitu taburan normal ataupun lengkung yang berbentuk loceng akan diperolehi. Kebanyakan ahli dalam populasi ini mempunyai fenotip perantaraan, iaitu ciri-ciri antara dua ekstrim. Okey, contohnya berat badan kamu. Okey, ada yang 45 kg, okey, ada yang 46. Ada juga yang di antaranya, iaitu 45.8 ke 45.3 ke di antara mereka. So ini merupakan salah satu contoh. Berat badan merupakan salah satu contoh variasi selanjar. Variasi selanjar adalah kuantitatif. Kuantitatif di sini maksudnya dia boleh diukur, boleh dibagi grade daripada satu ekstrim kepada ekstrim yang lain. Ciri-cirinya juga dipengaruhi oleh persekitaran. Contoh ciri-ciri yang menunjukkan variasi selanjar ialah ketinggian, berat badan dan warna kulit. Ada banyak lagi contoh, ini hanya beberapa contoh sahaja. So ini dia graf variasi selanjar yang berbentuk macam loceng bila diplotkan pada kertas graf. Contoh di sini dia gunakan ketinggian. So bilangan individu yang mempunyai ketinggian dalam kelas-kelas yang ditunjukkan di sini. Di antara 120 hingga 124 ada berapa orang, dan biasanya dia akan menunjukkan satu taburan normal. Taburan normal. Jenis yang kedua ialah variasi tak selanjar. Variasi tak selanjar ini menunjukkan perbezaan ciri yang ketara. Apabila data bagi ciri itu diplotkan, graf menunjukkan taburan diskrit ataupun berbentuk bar yang berasingan. Tiada ciri-ciri perantaraan antara ciri itu. Ciri-ciri ialah kualitatif, iaitu tidak boleh diukur, tidak boleh digradekan kerana ciri-cirinya hanya dapat ditentukan oleh faktor genetik. Variasi tak selanjar ini sebab ciri-ciri dia tidak dipengaruhi oleh persekitaran, maka dia boleh diwarisi kepada generasi-generasi yang seterusnya. Variasi tak selanjar ini berlaku disebabkan oleh faktor genetik. Variasi tak selanjar cirinya hanya dikawal oleh satu gen tunggal dengan 2 ataupun 3 alel. 2 dan 3 alel ni, contoh bagi 3 alel ialah kumpulan darah. Masih ingat ada 3 alel yang mengawal satu ciri itu, iaitu EA, EO dan EB. Ciri-ciri dapat dilihat dengan jelas. Dengan jelas seperti yang ditunjukkan di sini, ada raja-raja dia. Contoh ciri-ciri yang menunjukkan variasi tak selanjar ialah kebolehan menggulung lidah. Boleh gulung, tidak boleh gulung, dan ada yang boleh buat macam bunga begitu. Ada juga variasinya. Dan warna mata, warna iris mata, ada yang biru, ada yang perang, ada yang hijau, dan sebagainya. Serta pola cap jari. Pola cap jari ada yang melengkung, ada yang berpusar. So ini semua adalah ciri-ciri variasi tak selanjar di mana graf dia adalah bar yang berasingan. Ini dia bila diplotkan pada graf, dia menunjukkan taburan yang diskrit. Setiap satu ada spesifik. Dia tidak ada ciri perantaraan antara mereka. Sama ada kumpulan darah dia A,
ataupun kumpulan dia B, tiada yang perantaraan di antara A ataupun B begitu. Sangat-sangat diskret, spesifik, berbentuk bar, berasingan. Dalam raja ini dia menunjukkan satu standard pembelajaran yang kamu perlu capai, iaitu membanding dan membezakan antara variasi selanjar dengan variasi tak selanjar. So ini dia variasi selanjar, variasi tak selanjar. Yang menghubungkan mereka adalah persamaan antara kedua-dua jenis variasi ini. Dua-dua adalah menunjukkan perbezaan ciri dalam kalangan individu spesies yang sama. Spesies yang sama. Variasi selanjar, perbezaan ciri dia tidak ketara. Terdapat ciri-ciri perantaraan, graf berbentuk taburan normal, ciri dikawal oleh banyak gen, dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Boleh diukur, iaitu ciri dia berbentuk kuantitatif. Manakala variasi tak selanjar pula, perbezaan ciri adalah jelas dan ketara. Tidak terdapat ciri-ciri perantaraan yang tidak ada, graf pronormal berbentuk diskret. Ciri dikawal oleh satu gen tunggal. Tidak dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Tidak boleh diukur, iaitu berbentuk kualitatif. Seterusnya kita akan pergi bincangkan tentang punca variasi. Kenapa variasi ini boleh berlaku? Punca variasi organisma dalam spesies yang sama didapati berbeza dari segi morfologinya, fisiologi dan juga genetiknya. Punca variasi ada dua jenis lah. Variasi selanjar, variasi tak selanjar. Variasi selanjar dipengaruhi oleh faktor persekitaran, contohnya suhu, cahaya dan pH, nilai pH. Variasi yang tak selanjar dipengaruhi oleh faktor genetik, contohnya pindah silang yang berlaku semasa meiosis, penyusunan bebas kromosom, persenyawaan secara rawat antara individu dengan individu dan mutasi yang mungkin berlaku. So ini semua adalah punca-punca variasi yang kita akan bincangkan seterusnya. So kita pergi kepada faktor genetik dahulu. Faktor genetik termasuklah proses pindah silang, penyusunan bebas kromosom, persenyawaan rawat dan mutasi. Yang pertama, proses pindah silang ini berlaku antara kromatik tidak seiras pada kromosom homolog. Ini pasangan kromosom homolog. Semasa profasa 1. Meiosis, proses meiosis. Penggabungan semula menghasilkan kombinasi gen yang baharu. Kromatik kembar ini terpisah semasa anafasa 2. Meiosis membentuk gamet dengan kandungan genetik yang berbeza pada akhir proses meiosis. So boleh nampak dalam rajah 12.6 pindah silang antara kromatik tak seiras. Bila dua-dua ini tidak seiras antara pasangan kromosom homolog, ini pasangan kromosom homolog. Jadi ada pertukaran segmen kromatik tidak seiras berlaku. Yang warna biru mudah dengan purple ini adalah segmen kromatik yang tidak seiras berlaku, pindah silang dan pertukaran maklumat genetik berlaku di sana. Pindah silang berlaku di kiasma. So gabungan gen baharu akan membentuk satu gamet yang mempunyai kandungan genetik berbeza. Ini salah satu punca dia. Punca yang kedua, penyusunan bebas kromosom. Ini berlaku semasa metafasa 1, proses meiosis. Pasangan kromosom homolog, pasangan kromosom homolog tersusun secara rawat pada sata khatulistiwa. Dia tersusun secara rawaklah di sata khatulistiwa. So ada dua kemungkinan penyusunan kromosom homolog. Ini kemungkinan pertama, ini kemungkinan yang kedua. Pada akhir meiosis itu ada pelbagai gamet dengan kombinasi kromosom paternal dan maternal yang berbeza. Akibat kandungan genetik itu dalam setiap gamet berbeza. Lepas metafasa 2 ini, kamu boleh nampak gamet yang terhasil membawa kombinasi genetik, kandungan genetik yang berbeza. Ini maksud dia penyusunan rawak ataupun penyusunan bebas kromosom yang boleh menjadi salah satu punca kepada variasi berlaku. Persenyawaan rawak
antara induk perempuan dan induk lelaki. So, persenyawaan antara sperma dan oosit sekunder adalah secara rawak melalui penggabungan semula genetik semasa pindah silang dan penyusunan rawak kromosom homolog semasa meiosis. Pelbagai gamet dengan kandungan genetik yang berbeza daripada induk akan dihasilkan. Jadi zigot diploid yang terhasil selepas persenyawaan akan mempunyai kombinasi genetik yang baharu. So, induk perempuan lelaki ni semua kamu sendiri yang pilih kan, siapa suami kamu, siapa isteri kamu. Okay, so bila persenyawaan berlaku secara rawak dalam individu induk yang berlainan, maka persenyawaan berlaku akan membentuk zigot yang mempunyai kombinasi genetik yang baharu, yang special, unik. Dan anak dengan kombinasi genetik yang berbeza daripada itu akan terhasil. Jadi ini adalah mutasi ya, mutasi. Yang keempat, mutasi ialah perubahan kekal yang berlaku secara spontan. Dia berlaku secara semula jadi pada gen ataupun kromosom. Jadi mutasi ada dua jenis, ada mutasi gen dan mutasi kromosom. Terpulang di mana berlakunya mutasi. Mutasi akan mewujudkan genotip yang baharu. Jika mutasi berlaku kepada gamet, mutasi gen germa, ciri-ciri yang ditentukan oleh bahan genetik yang telah bermutasi dapat diwarisi kepada generasi seterusnya. Mutasi yang berlaku pada sel soma dapat menyebabkan variasi tetap, tetapi ciri-ciri ini tidak akan diwarisi ke generasi yang seterusnya. Okey, ini dalam Raja 12.9. So, mutasi pada gen germa berlaku. Okey, sperma ataupun oosit sekunder dalam organ pembiakan. Di persenyawaan antara gamet yang telah mengalami mutasi akan berkembang menjadi fetus. Okey, fetus ini berkembang menjadi individu. So, keseluruhan organisma akan membawa mutasi tersebut. Gamet yang dihasilkan ialah gamet yang mengalami mutasi dan gamet normal. Okey, dia mungkin menghasilkan gamet jenis yang membawa mutasi ataupun gamet yang normal. Hanya mutasi yang berlaku pada sel soma tidak akan diwarisi kepada generasi yang seterusnya. Kalau mutasi berlaku pada sel germa, akan diwarisi kepada generasi seterusnya. So, selain daripada faktor genetik, kita pergi bincang tentang faktor persekitaran pula. Okey, faktor persekitaran. Variasi yang disebabkan oleh faktor persekitaran dikenali sebagai variasi persekitaran. So, faktor persekitaran yang menyebabkan variasi termasuklah faktor abiosis seperti suhu, cahaya dan pH. Abiosis adalah faktor yang melibatkan benda bukan hidup. Kesan persekitaran ke atas variasi adalah kecil sebenarnya kerana variasi ini hanya melibatkan perbezaan fenotip. Dia hanya akan menyebabkan perbezaan pada ciri-ciri fizikal yang ditunjukkan oleh individu itu, bukan perbezaan dari segi genotip. So, persekitaran dapat mengubah kekerapan alel dan kekerapan genotip dalam sesuatu populasi, tetapi tidak boleh mengubah genotipnya. Variasi persekitaran tidak boleh diturunkan dari generasi ke generasi. Dia tidak boleh diwarisi. Okay, faktor genetik ada pH, tanah, suhu, cahaya. Kita akan bincangkan lebih teliti tentang faktor-faktor persekitaran yang ditunjukkan dalam slide. Yang pertama ialah pH tanah. So, pokok hydrangea spesies menghasilkan bunga berwarna biru dalam keadaan tanah berasid, iaitu pH kurang daripada 5.5. Manakala warna merah jambu akan ditunjukkan, itu dia punya fenotip jika tumbuh dalam keadaan tanah yang beralkali. So, ini jika dia tumbuh dalam tanah yang berasid, ini jika tumbuh di tanah yang beralkali. Suhu pula, ini adalah satu spesies, iaitu kucing siam. Dia mewarisi gen yang menghasilkan enzim pigmen gelap bagi warna bulunya. Sangat special enzim ini. Hanya berfungsi pada suhu yang kurang daripada suhu badan. Dia hanya berfungsi pada suhu yang rendah. Bahagian-bahagian badan kucing siam yang mempunyai kawasan bersuhu rendah iaitu telinga, mukanya, ekor dan tapak kaki yang akan berwarna gelap. Faktor suhu inilah yang menjadikan bahagian-bahagian tersebut berwarna gelap.
Cahaya matahari dapat mengubah warna kulit. Orang yang sering berada di bawah cahaya matahari dalam jangka masa yang lama, contohnya buruh binaan, dia akan mempunyai tong warna kulit yang lebih gelap. Sinaran ultra-ungu dalam cahaya matahari akan merosakkan pigmen melanin pada kulit yang terdedah. Jadi bila sudah rosak, lebih banyak pigmen melanin akan terhasil. Ini akan menyebabkan kulit menjadi lebih gelap. So, ada juga interaksi antara faktor genetik dan juga faktor persekitaran. Jadi variasi di semua yang ditunjukkan oleh semua individu, dia bukan spesifik ini dipengaruhi oleh faktor genetik ataupun faktor persekitaran. Ada juga interaksi antara dua jenis faktor ini. Okay, so dalam slide yang seterusnya, kita akan memerihalkan variasi berpunca daripada interaksi antara faktor genetik dan juga faktor persekitaran. Faktor persekitaran memainkan peranan yang penting dalam penentuan fenotip, ciri-ciri fizikal. Dia dapat juga berinteraksi dengan faktor genetik untuk menyebabkan variasi. Ciri-ciri yang diwarisi daripada induk, contohnya ketinggian, kepintaran dan warna kulit, amat dipengaruhi juga oleh faktor persekitaran. So, ciri-ciri yang dinyatakan tadi, dia actually adalah faktor yang boleh dipengaruhi oleh faktor genetik daripada induknya, tapi dipengaruhi juga oleh faktor persekitaran. Satu contoh yang boleh menyokong interaksi faktor persekitaran ke atas faktor genetik ialah kes tentang anak kembar seiras. Cikgu percaya sebelum ni kamu pernah juga dengar pasal ini ya. Kembar seiras bila dipisahkan dan dibesarkan di tempat persekitaran yang berlainan akan menyebabkan perubahan variasi juga antara dua-dua itu. Walaupun mereka adalah anak kembar seiras yang sepatutnya ada banyak kesamaan di banyak faktor. Raja 12.11 telah menunjukkan interaksi variasi persekitaran dalam penentuan fenotip kembar seiras yang mempunyai komposisi genetik yang sama. Mereka mempunyai komposisi genetik yang sama. Contohnya ini, J dan K merupakan pasangan kembar seiras. Mereka mempunyai genotip obesity yang sama kerana berasal daripada embrio yang sama. J dan K terpisah sejak zaman kanak-kanak dan J mengamalkan diet rendah lemak dan suka menjalankan aktiviti fizikal. So, ini semua adalah faktor persekitaran yang mempengaruhi, berinteraksi dengan faktor genetiknya. Manakala K pula mengamalkan diet tinggi lemak dan tidak suka menjalankan aktiviti fizikal. Jadi ini menyebabkan K mengalami obesity, manakala J pula mempunyai berat badan yang ideal selepas 18 tahun. So, ini semua menunjukkan bahawa walaupun ada faktor genetik, tapi faktor genetik itu berinteraksi juga dengan faktor persekitaran di mana seseorang itu mengamalkan aktiviti fizikal yang berlainan. Kesimpulan daripada contoh ini ialah tabiat pemakanan dan persekitaran yang berbeza sewaktu membesar menghasilkan fenotip yang berbeza walaupun mereka mempunyai genotip yang sama, genotip obesity yang sama. So, itu saja untuk subtopik 12.1. Dalam praktis formatif 12.1 ada 4 soalan. Soalan pertama dia tanya, bagaimanakah variasi dapat meningkatkan kemandirian spesies? Organisma dalam sesuatu populasi yang mempunyai variasi mempunyai ciri yang lebih sesuai kepada persekitarannya berbanding dengan organisma yang tidak menunjukkan variasi. Soalan nombor 2. Kenal pasti jenis variasi yang berikut. Kepintaran, kehadiran lesun pipit, jenis rambut, ketinggian. Jadi kamu dan juga jenis cuping telinga. Kamu boleh jawab soalan ini dalam bentuk jadual. Kepintaran itu adalah variasi selanjar. Kehadiran lesun pipit adalah variasi tak selanjar. Jenis rambut tak selanjar. Ketinggian selanjar, jenis cuping telinga tak selanjar. Ingatlah, satu ialah kuantitatif, satu adalah berbentuk kualitatif. Soalan ketiga, nyatakan dua punca variasi. Ada dua punca variasi iaitu faktor genetik dan faktor persekitaran. Soalan nombor 4, variasi berlaku kerana pembiakan seks. Jelaskan pernyataan di atas.
Pembiakan seks boleh melibatkan persenyawaan antara gamet jantan dan gamet betina secara rawak. Semasa pembentukan gamet, pindah silang berlaku antara kromosom homolog. Jadi persenyawaan antara dua jenis gamet secara rawak menyebabkan variasi dalam zuriat yang akan dihasilkan. So itu saja untuk pembelajaran hari ini. Okey, selamat belajar.